Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan di waktu ini kita bawakan kepada anda perkembangan terkini dan semasa dalam proses pengebumian Allahyarham Datuk M. Daud Kilau yang dilaporkan meninggal dunia pada usia lebih daripada 80 tahun. Pelantun lagu Cik Mek Molek ketika ini dalam proses pengebumian dan yang berada di tanah perkuburan Kampung Sungai Baruh, Bagan Datuk. Dan untuk perkembangan terkini kita bersama-sama dengan wartawan Esra Awani di lokasi ketika ini, Ridauddin Daud. Ridauddin, teruskan dengan laporan apa yang sedang berlaku dan boleh kongsikan juga suasana di tanah perkuburan ketika ini. Baik, terima kasih kepada rakan tugas Pusat Penjenayaan Asia Kelang. Seperti anda boleh lihat di belakang saya tadi pun sudah selesai solat jenazah di Masjid Tobina Hamidi di Bagan Datuk, dan kini kami berada di tanah perkuburan Islam di Kampung Sungai Balai Baruh, kira-kira 10 minit sahaja daripada masjid ini, dan kira-kira hanya 2 ke 3 minit ataupun 5 minit jalan kaki daripada rumah arwah yang terletak tidak jauh dari sini. Seperti anda boleh lihat, mungkin kita boleh tunjukkan kamera pan sedikit, di belakang saya sudah pun bermula upacara pengebumian melibatkan Allahyarham Datuk M. Daud Kilau. Seperti mana anda boleh lihat, penduduk kampung, saudara mara, ahli keluarga dan juga sahabat handai sedang sibuk menguruskan upacara pada waktu ini. Jenazah tiba di tanah perkuburan ini kira-kira jam 1:55 tengah hari sebentar tadi, dan kemudian jenazah terus dibawa masuk ke dalam tanah perkuburan Islam, di mana tapak ataupun liang lahat ini sudah pun tersedia, difahamkan sejak daripada pagi tadi sudah pun tersedia, dan kini penduduk, petugas, sahabat, saudara mara sedang menguruskan pengebumian jenazah. Yang kalau dilihatkan cuaca pun sebenarnya pada waktu ini, kalau sebenarnya sebentar tadi kami sedikit risau kerana mungkin hujan, kerana kalau diikutkan awan sudah pun gelap, namun pada waktu ini nampaknya cuaca sangat baik, walaupun panas namun sangat baik. Kalau anda lihat, tanah pun nampak sedikit basah, mungkin kerana semalam hujan jadi menyebabkan tanah itu sedikit basah, sekaligus sebenarnya memudahkan proses mengorek ataupun menggali lubang kubur. Dan inilah yang boleh saya kongsi kepada anda, semuanya sedang berusaha sedaya upaya untuk melicinkan, melancarkan proses pengebumian legenda, penyanyi legenda negara, seniman agung, yang penyanyi yang sememangnya lagunya banyak malar segar, Cik Mek Molek, Gila Judi dan pelbagai lagu. Sebenarnya puluhan lagu pun pernah dilantunkan beliau ketika di era kegemilangannya. Jadi mungkin kita boleh lihat sendiri proses yang berlaku pada waktu ini. Jenazah liang lahat sudah pun dibawa masuk ke dalam liang lahat. Sekarang hanya menunggu proses untuk membetulkan posisinya, dan kemudian akan dikambus tanahnya. Nampaknya semua berjalan dengan sangat lancar pada waktu ini. Hanya menunggu masa untuk dikambus tanahnya dan seterusnya menyempurnakan upacara pengebumian Datuk M. Daud Kilau pada hari ini, yang meninggal dunia pada Isnin pada usianya 85 tahun. Pastinya kemergian beliau merupakan satu kehilangan besar buat negara, kerana beliau bukan sahaja seorang penyanyi versatile, malah beliau juga dikenali dengan sebagai gelaran Raja Gelek, gelaran yang mungkin tidak akan dapat diganti ataupun disandang oleh mana-mana penyanyi. Kalau ada pun mungkin kita terpaksa menunggu mungkin 20-30 tahun, bahkan mungkin 100 tahun lagi untuk kita mendapat seorang individu yang sama kualitinya dengan arwah Datuk M. Daud Kilau. Pastinya alunan suara beliau dan juga tarian beliau akan terus diingati, bukan sahaja oleh keluarga namun juga oleh jutaan peminatnya yang berada di seluruh Malaysia. Jadi seperti anda lihat, setakat ini masih lagi proses untuk memposisikan liang lahat supaya lebih mudah untuk dikambus sebelum ini. Jadi mungkin saya boleh kongsikan sedikit antara info melibatkan Allahyarham. Tadi pun sebenarnya saya sempat berjumpa dengan beberapa individu yang rapat dengan Allahyarham, antaranya cucu kepada Allahyarham iaitu Nur Aslina Hassan, yang meluahkan ataupun menceritakan beberapa perkara yang dia akan rindu dengan atuknya itu. Pertamanya adalah berkaitan dengan bagaimana atuknya itu sentiasa menyanyikan lagu Cik Mek Molek, malah menggelarnya Cik Mek Molek ketika berbual dalam telefon, dan senyumannya itulah yang paling akan dirindui olehnya, kerana menurutnya sejak
arwah datuknya sakit, mereka cucu-cucu tidak lagi dapat melihat senyuman arwah atuknya kerana ketika beliau sakit, beliau tidak banyak tersenyum. Beliau hanya banyak tersenyum dan itulah yang membuatkan beliau dulu. Jadi saya fikir ini yang saya boleh bawakan. Sarawak ini akan terus membawakan perkembangan dari sini secara langsung sehinggalah selesai ke bumi. Jadi saya fikir bahawa sini mungkin boleh kembali dulu kepada studio, Ifran. Baik, terima kasih kepada Ridauddin Daud atas perkembangan semasa di tanah perkuburan Pagar Datuk di waktu ini untuk proses pengebumian Allahyarham Datuk M. Daud Kilau dan untuk mengenang lebih banyak jasa, personaliti dan bintang yang bersinar hatta ketika ini. Kita bersama-sama dengan tamu di talian ketika ini, Datuk Hajah Fauziah Nawi. Datuk, terima kasih bersama kita di waktu ini. Boleh kita dapatkan dahulu untuk sedikit pengenalan awal, memandangkan ini merupakan bintang generasi yang lama dan sezaman dengan Datuk Fauziah sendiri. Bagaimana Datuk mengenang Datuk M. Daud Kilau selepas daripada berdekad-dekad dalam industri seni dalam negara? Dengan saya panggil dia Abang Daud. Kami selalu dulu pergi buat stage show lah. Kata-kata tempat zaman saya selalu menyanyi dululah ketika saya masih menyanyi. Dan tempat selalu kita pergi adalah Kota Baru Kelantan. Dan Abang Daud ni memang dia disenangi oleh semua orang lah. Dan dia memang rajin. Orang minta satu lagi dia bagi tak minta satu lagu dia baginya 3, 4 gitulah. Dan Abang Daud ni orangnya cakapnya lembut, orangnya sentiasa tersenyum. Jaranglah saya nak tengok dia muka dia ketat ke apa ke, walau apa keadaan pun dia tetap senyum. Dan dia selalu menegur semua orang. Dia selalu tegur kita dulu. Kita tak sempat nak cakap apa, dia dulu tegur. Laju bagi salam. Orangnya sangat dia kuat kerja lah. Dia kuat kerja. Dia sentiasa cuba menggembirakan semua orang. Itu yang saya kenal lah tentang Datuk M. Daud Kilau ni. Dan bagaimana pula Datuk mengenang karya-karya seni yang dihasilkan oleh Datuk M. Daud Kilau yang pastinya dilontarkan, pastinya yang paling dikenali hatta untuk generasi semuda saya sekalipun. Lagu Cik Mek Molek itu kita tahu lontarannya macam mana. Hatta Gila Judi pun kita kadang-kadang duk nyanyi juga. Ya, betul. Susah. Siapa pun nak tiru dia tu memang susah kan. M. Daud Kilau hanya seorang. Tak ada 2, tak ada 3. Kan? Dan yang paling terkesan pada saya ialah almarhumah mak saya memang meminati M. Daud Kilau. Dia sangat suka M. Daud Kilau. Kan? Dan setiap kali M. Daud Kilau muncul, dia orang yang pertama akan duduk depan TV untuk menonton sampai habis. Itulah. M. Daud Kilau memang tak ada 2-3-nya lah. Tak ada. Ya. Tak ada. Ya. Tiada galah ganti itu pada suaranya ataupun pada personalitinya ataupun pada giliknya itu ya Datuk? Saya rasa segala-galanya kot. Segala-galanya. Saya akhir berjumpa dia saya rasa 2 tahun sudah kot. Di salah satu studio. Dan perkara yang pertama dia cakap, apa khabar Mika katanya kan. Dia terbaik lah bang kan. Dia memang selalu begitulah. Dia sebab dia orang Perak dan saya orang Perak. Memang cakap Perak lah, tak dicakap yang lain. Saya senang lah dengan dia pergi show sama-sama. Zaman kita orang dapat berapa ratus ringgit je dulu kan. Dan dia tak pernah lah, saya tak pernah tengok muka dia masam ke apa ke, tak pernah. Dalam keadaan apa pun dia sentiasa senyum lah kan. Ya. Dan Datuk, ketika persembahan Datuk pada beberapa bulan yang lalu dalam monolog di teater Sanggar Teater Fauziah Nawi, Datuk nyatakan bahawa menjadi orang seni kadang-kadang indah khabar dari rupa, kami mencari rezeki dengan bakat anugerahnya, kami menghiburkan peminat tetapi tiada siapa yang pedulikan kami. Apabila kami dah mati baru nak bagi Datuk Seri dan Tan Sri. Sampai saat ini saya masih tidak boleh melupakan bagaimana mereka buat pada Tan Sri P. Ramlee. Pastinya kita tidak mahu perkara itu berulang. Kita ingin terus memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada anak-anak seni yang telah memberikan warna kepada kehidupan sosial, kehidupan harian dan juga seni dalam negara kita. Dalam konteks Datuk M. Daud Kilau ini, adakah Datuk M. Daud Kilau arwah mendapat penghargaan yang sewajar daripada rakyat Malaysia dan bagaimana kita boleh mengangkat nama ini supaya terus malar segar seperti mana lagu-lagunya itu, Datuk? Saya bersyukurlah abang dapat gelaran Datuk tu daripada kerajaan negeri. Dan saya tak tahu keadaan dia sebenarnya sebab abang dia tak pernah tunjuk dia susah ke dia senang. Tapi saya rasa
penghargaan yang diberikan tentang persembahan dia, lagu dia tu, saya kira menyenangkan hati dia. Sebab orang muda pun suka dengan lagu-lagu M. Daud Kilau. Dan orang-orang muda cuba sedaya upaya untuk dapat kopi cara M. Daud Kilau bawa lagu, terutama Cik Mek Molek. Dan siapa yang bawa Cik Mek Molek, saya perhatikan mesti mendapat markah tinggi lah dalam persembahan. Oleh itu, Datuk, bagi kita mengenang juga jasa Datuk M. Daud Kilau kepada industri seni dalam negara. Apa pesanan Datuk kepada anak generasi muda ketika ini yang sebenarnya Datuk nyatakan tadi, ya kadang-kadang kita cuba tapi pastinya belum sampai ke tahap itu. Tapi apa wajar untuk kita lakukan ya, khususnya generasi muda, jangan lupakan kepada bakat-bakat seni yang mendefinisikan seni negara kita ini. Kita buat betul-betul. Kita buat sesungguh hati, buat sedaya baik, sedaya mungkinnya kita buat kerana kita nak buat, bukan kerana kita nak kejar sesuatu. Dan saya yakin bila kita buat dengan ikhlas dan jujur, segala kebaikan tu balik-balik semula pada kita. Dan menjadi seorang artis bukan tiket untuk kita buat sesuka hati. Itu saja. Ya, terima kasih kepada Datuk Hajah Fauzanawi meluangkan sedikit masa bersama kita di waktu ini. Memastikan bukan sahaja kenangan tetapi juga ya perspektif berkenaan dengan menghargai anak seni yang sudah memberikan banyak sumbangan secara nyata ataupun tidak nyata dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih lagi sekali lagi kepada Datuk. Untuk waktu ini kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dan waktu ini kita terus mengenang Datuk M. Daud Kilau yang ketika dalam proses pengebumian dan kita bawakan perkembangan secara langsung ketika ini. Tapi sebelum itu, antara lain Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga bintang legenda Datuk M. Daud Kilau yang meninggal dunia di Hospital Teluk Intan Perak pada Isnin. Beliau mendoakan agar Allahyarham diampuni rohnya dan diberi tempat yang terbaik di sisinya. Dalam hantaran di media sosial, Anwar turut mendoakan semoga Allah mengurniakan kesabaran yang tinggi kepada keluarga Allahyarham. Anwar pada masa sama turut merakamkan terima kasih kerana Allahyarham pernah menghiburkan masyarakat di Malaysia dan menjadi antara permata tanah air. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam hantaran di Facebook menyifatkan pemergian penyanyi legenda itu adalah suatu yang mengejutkan dan tiada galang ganti. Ahmad Zahid berkata Allahyarham yang merupakan anak jati Bagan Datuk Perak itu mempunyai karya seni yang bukan sahaja menjadi kebanggaan masyarakat di daerah itu tetapi juga di seluruh negara. Terkenal dengan julukan Raja Gelik Malaysia dan pelantun lagu Cik Mek Molek, M. Daud Kilau meninggal dunia di Hospital Teluk Intan Perak kira-kira 4:40 petang semalam. Beliau berusia 85 tahun. Satu-satunya tiada tandingan. Itu yang boleh dikatakan Presiden Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air, Datuk DJ Dave mengenai Allahyarham Datuk M. Daud Kilau. Bagi DJ Dave, disiplin arwah ketika hayatnya wajar dijadikan contoh oleh artis-artis muda pada hari ini. Datuk Daud Kilau ini memang dia berdisiplin segi pakaian, segi penyampaian lagu-lagunya dan sebagainya. So, selalu dia telah, kita selalu bercerita di belakang pentas bila kita berjumpa, dia kata saya buat ini, saya buat itu, saya makan ini, saya makan itu. Dan untuk tahan lama di dunia seni suara dalam negara kita bukan senang. So, this is something saya rasa is so penting untuk semua artis-artis muda untuk kita mengikuti cara Allahyarham yang telah selama ini bertahan lama. Inilah satu-satunya yang tak dapat kita tandingi. Tak ada siapa artis yang boleh tahan begitu lama sebagai seorang penghibur. Beliau ini seorang penghibur. Kehilangan besar pada industri muzik dalam negara kita.
Dan untuk lebih banyak mengenang berkenaan dengan jasa susur kehidupan dan apa yang ditinggalkan oleh Datuk M. Daud Kilau untuk Malaysia di waktu ini, kita bersama-sama dengan Datuk Mokhzani Ismail, Pengarah Bahagian Perkhidmatan Muzik RTM. Terima kasih Datuk meluangkan masa bersama kami di waktu ini. Dan Datuk, saya nak berikan ruang sepenuhnya kepada Datuk untuk berkongsi kisah dengan kami. Bagaimana pengalaman Datuk bersama dengan Datuk M. Daud Kilau? Mungkin ada detik-detik yang menarik, detik manis yang boleh kita kongsi bersama dalam kita mengenang pemergian bintang yang tiada galang ganti ini, Datuk. Oh ya, Datuk Daud Kilau memang sangat sinonim terutama dengan RTM lah, sebab dia pun dilahirkan oleh RTM masa Orkid Radio Melaya dulu. Kemudian dia pernah menang juara bintang asli tahun 68 kalau tak silap. Jadi apabila saya masuk ke RTM tahun 91, memang dia selalulah bersama-sama terutamanya dengan orkestra RTM. Dan kebetulan pula penerbit albumnya itu ialah Allahyarham Omar Nawak, penggubah lagu orkestra RTM. Dan saya pula berpeluang membantu Omar Nawak untuk menggubah lagu-lagu Daud Kilau masa album-album awal dulunya yang diterbitkan oleh Omri Record bawah Omar Nawak. Jadi saya berpeluang bekerja dengan Datuk Daud Kilau sejak tahun 90-an lagi semasa saya mula masuk. Lepas itu saya jadi pengarah muzik tahun 1999 dan dari situlah kita selalu mengundang Datuk Daud Kilau, dan Datuk Kilau selalu jemput saya untuk mengiringinya dalam program show-show pentas. Dan sehinggalah 2015 saya mengundang Datuk Daud Kilau buat konsert pertamanya, konsert solonya. Jadi yang agak seronok pun dia seronok, tapi dia pun takut kerana dia tidak pernah menyanyikan lebih kurang 20 lagu untuk satu-satu show. So itu yang saya rasa salah satu kebanggaan pada Daud Kilau, kerana saya bagi pihak orkestra dia mengadakan konsert solo untuk beliau lah. So peluang bekerja dengan artis yang pengalaman yang cukup berbakat besar ni, kita kena berhati-hatilah. Dapat Datuk Daud sangat particular dalam apa sahaja sama ada ciptaan lagu, pengubahan lagu dia nakkan, kita ikutlah apa yang dia nak. Ya, apabila kita dapat mengikut tu, dia pun rasa seronok. Cumanya dia agak detail. Kalau kita lihat, dia sangat unik dalam persembahannya, iaitu menukar pelbagai baju 7-8 pasang untuk satu persembahan. Masa konsert 2015 berlangsung tu, saya juga mengharapkan dia mempunyai tenaga yang banyak untuk menyelesaikan konsert 2 jam tu. Dan lagu-lagunya kita tahulah lively, utamanya lagu-lagu danduknya, Inang yang Zapinnya tu, jadi memerlukan tenaga yang banyak selain daripada kekuatan yang menyanyikan lagu asli yang tiada tolok bandingnya. Ya. Datuk, ada beberapa persoalan timbul kepala saya, antara lain Datuk M. Daud Kilau takut. Itu tak boleh dipikir akal itu, Datuk, sebab Datuk M. Daud Kilau menguasai pentas dengan begitu baik. Ya. Datuk, jelaskan lebih lanjut macam mana takut senior di atas pentas ni. Ya. Apabila kita undangnya untuk satu konsert, jadi bila penyanyi itu menjadi host, itu cerita orang kata apa, kena satu level di atas. Kerana selalunya Datuk akan muncul untuk show 4-5 lagu. Jadi orang lain yang menjadi MC. Ya, apabila kita hostkan satu program yang berupa konsert, dia kena hafal skrip. Dan Datuk ni yang lucunya, dia baca Jawi. Dia tak baca Rumi. Semua orang tak tahu kan. Jadi yang kelakarnya, apabila Datuk menyanyi, dia nak lirik. Jadi lirik ni, kita kena tulis jalan Jawi lah. Budak-budak muda sekarang ni bukannya pakar dalam tulisan Jawi. Itulah tu. Kita kena tulis lah pentas. Tapi ada satu konsert tu, tiba-tiba penerbit tu terbalik kan. Dia pun tak tahu kat mana kepala, kat mana ekor kan. Jadi Datuk tu menjerit. Saya pun nak ketawa ke apa, saya pilih hati pasal saya pemimpin kondak orkestra. So itu adalah detik-detik yang manis. Jadi bila buat konsert, Datuk kata saya suka ni, saya rasa seronok, sangat teruja, tetapi bolehkah saya nak nyanyi 10 lagu sekaligus ni? Dia kata insyaAllah boleh. So kita akan, dia boleh, maksudnya ada tempat-tempat dia, ruang untuk dia mengambil nafas dan juga tapi dia dapat mengendalikan konsert itu dengan berjaya.
Jadi dia kata tak payah skrip. Datuk cakap apa nak cakap, tak kenalkan lagu apa semua, sebabnya kita tahulah dia tak boleh nak baca skrip. Itu dia punya, yalah. Tapi dia ada kelebihan yang lain lah. Dia mampu suaranya memukau kita, dan juga yalah, gaya uniknya di atas pentas tu menyebabkan dia dapat menyelesaikan lebih kurang 18 buah lagu konsert 1 jam 45 minit di Angkasa Puri tahun 2015. Satu-satunya konsert, dan lepas itu saya teruslah kadang-kadang dipanggil untuk backing di Bagan Datuk apa-apa. So dia pun jenis yang tak kira, jadi saya pun senang bekerja dengan dia. Dia sangat profesional, cumanya kita kena ikut dah. Kalau dia nak sound original tu, taruhlah original, jangan nak mandai-mandai pindahkan original dia. Memang kena dia akan macam-macam lah keluar daripada mulut dia. Datuk, itu kita kena tanya Datuk. Sebab tadi kita dengan Datuk Fauziah Nawi, Datuk Fauziah kata Datuk M. Daud Kilau ni dia muka sentiasa senyum, sentiasa manis sahaja. Nanti kalau marah Datuk M. Daud Kilau ni macam mana Datuk ya? Dia memang dia takar. Dia suka bergurau, tapi dalam kerja dia sangat teliti. Jadi dialah kadang lah dia mahir lagu asli. Kita masa tu muda, kita lagu-lagu asli kita tak berapa balas pakar dia. Tapi kita kena ikut cakap dia. Barulah dia. Memang dia rasa senyum, jumpa kita dia senyum, dia melawak, tapi bila kita bekerja dia akan jadi serius. Kadang-kadang naik juga dia punya angin tu. Tapi kita bekerja dengan dia, kita sabar, tapi kita ikutlah tunjuk dia. So dia memang kalau nampak dia memang sangat mesra, sangat senang disapa, sangat tapi bila bekerja tanyalah siapa saja. Dia boleh bergaduh dengan MD kalau sudah julap MD yang pun kepala angin juga. Ya, Datuk, banyak benda baru kita dengar hari ini. Skrip kena bahasa Jawi. Kalau kami bahasa Jawi bolehlah baca, tapi kalau baca campur lama tak boleh lah. Tak tahu. Jadi dalam konsert tu ada Awi, ada semua orang lain. Tapi kita tulis Jawi untuk Datuk tahu ya. Masa tu konsert ramai-ramai. Jadi orang lain bila tulisan tu terbalik yang kat depan tu, masa tu pakai kertas kan dulu-dulu, bukan ada monitor apa. So itu yang terjadi lah. Tapi itulah, kita kehilangan seorang penyanyi yang hebat. Tidak ada tolak gantinya. Tidak akan, penyanyi yang memang masak. Kalau suara yang kita dengar, tiada siapa boleh ikut. Dia punya patah lagu, cara dia menyanyikan, baik lagu asli, serisikan, makan sirih dan apanya. Itu yang lagu-lagu tu. Dan saya pun membesar dengan lagu dia daripada zaman dulu. Anakku yang pertama sampai ke lagu-lagu dia yang sekarang ni, Gila Judi, lagu Jack Molek dan sebagainya. Itu tinggalkan, itulah yang ada, yang ditinggalkan, yang boleh kita, yalah, bila kita akan dengar, kita akan kenang baliklah zaman-zaman bersama dia. Ya. Dan Datuk, waktu ini untuk para penonton kita sedang bawakan kepada anda visual ketika ini di tanah perkuburan Kampung Sungai Baru, Bagan Datuk, yang dapat disaksikan proses pengubumian pun hampir sempurna, dan berdasarkan kepada visual talqin sedang dibacakan untuk kali terakhir kita bersama-sama dengan Datuk M. Daud Kilau. Sebelum kita mengucapkan selamat tinggal kali yang terakhir, dan seperti mana Datuk Mozani nyatakan tadi, banyak kenangan manis dan jasanya dan karakter dan personaliti yang wajar untuk kita ambil teladan untuk kita meneruskan industri seni, bahkan juga untuk kita pelajari secara umumnya. Ini visual yang kita bawakan kepada anda di waktu ini, dan Datuk Mozani, dalam minit-minit yang terakhir ini mungkin Datuk DJ Dave menyifatkan Datuk M. Daud Kilau sebagai orang yang sangat disiplin, dan soal disiplin ini pasti bukan suatu perkara yang dibuat-buat ya Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga kepada penonton di waktu ini dalam kita mengenang Datuk M. Daud Kilau, bagaimanakah disiplinnya yang boleh kita pelajari? Disiplinnya sangat tinggi, menepati masa. Bila ada praktis, bila ada latihan, dia akan datang. Dia akan berbincang dengan kita apa yang kemahuan dia, dan kita pun boleh bagi tahu apa kemahuan kita. Jadi bagi saya disiplin itu sangat penting, terutamanya pada penyanyi-penyanyi lah, terutamanya angkatan muda sekarang ini, supaya mencontohi bagaimana hati-hati lama sehebat Datuk M. Kilau. Sampai umurnya 80 kita masih lihat suaranya itu masih memukau. Dia keluar memang tidak ada duanya. So bagi saya
latihan dan juga dia tidak pernah bersara daripada bidang seni sehinggalah dia tidak dah cakap apa dia sakit, dan saya kira dia akan sembuh dan akan kembali sebab dia menyatakan sebab kita pergi melawat masa dia tu, jadi dia mengatakan dia akan balik semula nyanyi, jadi dia akan kembali semula lepas sakit dia nyanyi. Tapi bila saya lihat lama dia mungkin umurnya pun dah ketentuan Allah, kita pun rasa sedih, tapi itulah hilang sebutir bintang yang cukup bersinar yang dalam industri muzik Malaysia. Ya. Dan Datuk, mungkin kita boleh tanyakan juga berkenaan dengan apa yang tinggalkan Datuk M. Daud Kilau untuk Malaysia dan industri seni secara keseluruhannya, ya. Sebab Datuk M. Daud Kilau menampilkan bukan sahaja persembahan yang memukau, tapi keupayaan untuk bersalin baju 3, 7, 8 kostum dalam satu konsert, dan juga tarian gilik yang pastinya tidak boleh ditandingi oleh orang lain, Datuk. Betul. Ya. Dia mempunyai tenaga yang luar biasa lah saya rasa. Selain pada suaranya yang memiliki key yang tinggi yang tidak pernah turun daripada, walaupun umur dia dah meningkat, tapi key-nya tetap sama macam Ori masa minggu dulu. Selain pada tenaga keupayaannya, gimmick yang dibuatnya itu membuatkan kita akan rasa kehilangan orang anak seni yang mendambakan hampir separuh usianya dalam bidang industri. So tidak ada duanya, suaranya memang satu-satunya. Bila dia menyanyikan lagu-lagu irama tradisional, memang ia akan menusuk ke jiwa kita, dan saya rasa tiada gantinya. Semuanya cara disiplin, cara perwatakannya tu, cara dia bekerja tu haruslah dicontohi oleh anak-anak artis-artis muda kita lah, harapan saya. Ya. Dan adakah anak-anak seni kita menghargai Datuk M. Daud Kilau seperti mana Datuk menghargai Datuk M. Daud Kilau memandangkan sempat bersua muka, bergurau senda, bersebelahan di dalam konti Klasik FM. Tapi untuk generasi muda seperti kami ini, bagaimana ya untuk kita mengenang Datuk M. Daud Kilau memandangkan kita sudah pun terlepas satu bintang yang sudah pun kembali ke angkasa, Datuk? Ya. Daripada lagu-lagunya masih kita siarkan, dan sudah tentulah selama 40 hari ini kita berkabung dan kita hormati, kita tasian. Mungkin selepas ini lagu-lagunya menerusi Klasik Nasional, menerusi apa-apa platform karya yang masih lagi dapat diikuti dan juga masih lagi mekar, masih lagi relevan walaupun zaman teknologi sekarang ni, tapi lagu-lagu beliau memang lagu-lagu yang sepanjang zaman. Itulah yang ditinggalkan untuk kita, yang boleh anak-anak pemilih muda boleh melihat bagaimana cara beliau menyanyikan lagu Bertak Lagi ni, mengambil contoh, kita dapat itu jadikan bekalan untuk mereka untuk terus bertapak sekiranya mereka nak pergi kepada lagu-lagu irama Malaysia ini. Ya. Dan Datuk, manakala Datuk ada sempat dalam pertemuan pada saat-saat akhir kehidupan Datuk M. Daud Kilau, mungkin Datuk juga boleh kongsikan apakah ada pesan-pesan, mutiara kata yang boleh kita abadikan untuk manfaat penonton-penonton kita, Datuk? Ya. Tahun 2022, bila dia tahu saya akan bersara, dan anaknya ada menelpon saya, cakap saya masih ada kat PM, saya kata saya ada bersara. Dia kata saja Datuk tanya, Datuk tak sihat, dia bagi tahu. So jadi saya luangkan masa tahun lepas, tahun 22 tu, sebelum saya kembali balik kepada PM tu, saya dah pergi ke rumah dia di Bagan Datuk dan dapat berapa, dan dia berasa dia menangis, dia terharu. Apabila saya datang, dia peluk saya dan saya janji pada dia, Datuk sihat je, kita buat program. So lama-kelamaan penyakit tu agaknya bertambah dan dia tidak mampu lah untuk berjalan jauh, untuk masanya banyak dihabiskan di kampungnya, hospital, balik rumah hospital. So dia berulang-ulang, jadi dia perlu fokus pada kesihatannya lebih daripada apa yang dimilikinya tu. So itulah, lepas tu saya ada telefon kerana ada orang-orang yang nak buat bagi bantuan pada dia yang minta nombor telefon, dan jadi saya pun
dan dapatkan nombor telefon, beri pada nombor telefon pada orang yang nak menderma tu untuk salurkan terus kepada Datuk lah. So mungkin dia memerlukan wang ringgit yang banyak untuk untuk menyelesaikan urusan perubatannya. So lepas tu anaknya pun dah mungkin masing-masing sibuk dan dia pun dah tak berupaya lagi untuk bangun, jadi macam bedridden. So itulah kita tanya khabar menteri. Yang paling akhir saya telefon dia, anak dia 3 bulan lepas, dia keadaannya masih lagi macam tu, tidak nampak macam nak sembuh sepenuhnya lah. So itulah semalam tu terima khabar yang paling memilukan lah, dia pergi untuk selama-lamanya. Baru selalu berselang dengan Ibn Riza. Dia juga seorang drama Malaysia terkenal, Louis Pergasam pun dalam jarak yang lebih kurang dalam masa 2 hari ni. So, kita kehilangan ramai bintang-bintang seni yang hebat. Ya. Walaupun tahun lepas, mana usia 85 tahun, masih lagi nak buat persembahan Datuk untuk MDAUT Kilau kita ni. Masa dia buat persembahan, masa dia buat persembahan semua dia dalam 74 tahun. Bayangkan masa dia buat konsert tu dalam tahun 2015 tu. Jadi tenaga dia memang banyak. Cumanya dia kena kumpul extra sikit lah bila dia nak buat konsert. Dia konsert tu satu level yang atas sikit lah daripada persembahan show biasa. Terima kasih Datuk Mauzani Ismail, pengarah bahagian perkhidmatan muzik RTM, berkongsi kisah dan cerita berkenaan dengan Allahyarham Datuk MDAUT Kilau di waktu ini. Banyak benda yang baru kita tahu, tulisan-tulisan Jawinya, soal semanis-manis muka Datuk MDAUT Kilau pun masih lagi baran juga, ada masa-masanya itu. Jadi kita mengharapkan kenangan manis ini terus kekal abadi, bukan sahaja muzik dan seninya tapi juga jasanya kepada industri seni dalam negara. Dan di waktu ini kita maklumkan sudah pun selesai majlis talqin dan pengebumian Datuk Allahyarham Datuk MDAUT Kilau, dan kita nak kembali bersama dengan Ridauddin Daud, wartawan Sarawani ketika ini yang berada di tanah perkuburan di Bangan Datuk. Ridauddin, mungkin boleh teruskan dengan laporan yang terkini di waktu ini. Baik, terima kasih rakan tugas dari Pusat Penyerahan Bukit Cahaya. Visual pada waktu ini adalah visual ahli keluarga menaburkan daun pandan dan juga bunga ke atas pusara Allahyarham Datuk MDAUT Kilau. Selesai sudah pengebumian beliau kira-kira jam 2.30 petang tadi di tanah perkuburan Islam Kampung Sungai Balai Baruh, Bagan Datuk. Upacara pengebumian beliau dihadiri hampir 200 ahli keluarga, saudara mara, sahabat handai dan juga rakan-rakan artis. Seperti mana anda lihat sekarang, ini adalah ahli-ahli keluarga Allahyarham Datuk MDAUT Kilau yang sedang menyiram air ke kubur Allahyarham selepas selesai upacara pengebumian pada jam 2.30 petang tadi. Jadi apa saya boleh kongsikan, sebenarnya hampir 200 ahli keluarga, sahabat handai dan juga rakan artis berada di sini sejak daripada pagi tadi pun sebenarnya sudah pun ada di sini. Jadi antara perkara lain yang saya boleh kongsikan adalah jenazah beliau tiba di tanah perkuburan ini kira-kira jam 1.55 petang, dan sebaik tiba jenazah terus dibawa ke liang lahat yang sudah tersedia di tengah-tengah kawasan perkuburan. Sebelum itu jenazah disolatkan di Masjid Tuminah Hamidi Bagan Datuk dan dihadiri kira-kira 400 jemaah selesai pada jam 1.40 petang. Ahli keluarga yang hadir dilihat sayu ketika upacara pengebumian yang berlangsung kira-kira 30 minit itu. Datuk MDAUT Kilau telah kembali ke rahmatullah pada jam 4.46 petang pada Isnin di Hospital Teluk Intan pada usia 85 tahun. Beliau meninggal dunia akibat kencing manis, darah tinggi dan masalah jantung, seperti mana yang dikongsikan oleh cucu kepada Allahyarham kepada media pada tengah hari tadi. Ada banyak perkara yang masih dan akan dirindui oleh cucu, terutamanya apabila arwah banyak menyanyikan lagu Cemek Molek kepada salah seorang cucunya. Malah arwah juga selalu tersenyum menghiburkan cucunya, tidak pernah marah walaupun sekali ketika cucunya berada di rumah, walaupun buat bising dan sebagainya, tidak pernah marah kerana arwah sangat menyayangi cucu-cucunya. Dan itulah yang dikongsikan oleh cucunya kepada media sebentar tadi. Dan sempat juga kami bertemu dengan rakan seperjuangannya iaitu Datuk DJ Dave, yang beliau mengatakan bahawa Allahyarham sebenarnya merupakan seorang yang sangat unik yang tidak mungkin
mungkin ada penggantinya, kerana beliau berkongsikan bahawa ketika arwah sedang sibuk melakukan persembahan, seperti mana kita tahu arwah sebenarnya terkenal dengan baju yang berkilau-kilau, dan sebenarnya baju itu sebenarnya sequin atau labuci-labuci itu menurut Datuk DJ Dave itu semua dijahit sendiri oleh beliau. Malah kadang-kala ketika di belakang pentas juga beliau sempat meluangkan masa untuk menjahit sendiri labuci-labuci di bajunya, kerana beliau mahu memberikan persembahan yang terbaik bukan sahaja dari lontaran suara namun juga daripada segi pemakaian dan sebagainya, bagi memastikan semua penonton peminat yang menyaksikan persembahannya terhibur dan gembira apabila melihat persembahan Allahyarham. Selain itu juga Datuk DJ Dave juga berkatakan bahawa kali terakhir arwah hubunginya adalah pada bulan lepas, dan beliau juga sebelum ini turut mengunjunginya di rumah pada Julai tahun lepas, dan menurut beliau ketika beliau dalam kesihatan, ketika arwah masih lagi dalam kesakitan, Datuk DJ Dave berkunjung ke rumah, arwah masih lagi sempat menyanyi beberapa lagu untuk mereka yang datang berkunjung ke rumah sekaligus menghiburkan mereka-mereka yang datang. Jadi itu sebenarnya menunjukkan kepribadian arwah yang walaupun dalam kesakitan, naluri untuk menghiburkan rakan-rakan terutamanya dan ahli keluarga masih lagi tebal dalam jiwanya. Jadi saya sebenarnya sempat juga berkongsi ataupun menukilkan 2 rangkap pantun khusus untuk Allahyarham Datuk M. Daud Kilau. Pantun ini sebenarnya saya ambil pembayangnya daripada tajuk-tajuk lagu Allahyarham, dan kemudian maksudnya saya reka sendiri, dan mungkin saya boleh bacakan sedikit 2 rangkap pantun yang sempat saya sediakan. Tenung-tenung renung-renung si bunga hati, Cik Mek Molek juga yang memikat, semoga roh arwah sentiasa diberkati, doa dipanjat agar sentiasa dicucuri rahmat. Pening melayan si gila judi, jangan dipesan sentiasa, selamat pulang ke negeri abadi, suara lagu senyummu tidak mungkin dilupa. Jadi saya fikir buat masa ini saya boleh bawakan. Anda boleh lihat di belakang ni ahli keluarga masih lagi sibuk menabur daun pandan dan juga bunga ke atas pusara Allahyarham Datuk M. Daud Kilau. Semuanya selesai kira-kira 30 minit. Jenazah tiba pada jam 1.55 petang dan selesai kira-kira jam 2.30 petang. Suasana di kawasan ini saya boleh katakan agak sayu, kerana kalau boleh lihat ahli keluarga masih lagi menangisi pemergian Allahyarham, kerana saya diceritakan kepada saya bahawa Allahyarham merupakan seorang yang sangat peramah, seorang yang sangat kelakar, selalu membuat orang di sekelilingnya tersenyum sebagaimana beliau membuat peminatnya tersenyum. Begitu jugalah beliau membuat ahli keluarga tersenyum, bukan sahaja dengan keletahnya, alunan suaranya, malah juga dengan tindak tanduknya yang sentiasa menghiburkan orang di sekeliling. Pastinya kehilangan pemergian beliau merupakan satu kehilangan yang sangat besar kepada industri seni negara. Lebih 5 dekad beliau berkecimpung, pelbagai anugerah, pelbagai kejayaan ditempa, pelbagai lagu juga telah dinyanyikan dalam pelbagai genre, langgam, asli, dangdut dan sebagainya. Semuanya masih lagi melekat di jiwa dan sanubari rakyat Malaysia. Antara lagu yang pastinya akan terus kekal di dalam hati rakyat Malaysia adalah Cik Mek Molek misalnya, Gila Judi. Bagaimana lagu itu sebenarnya menceritakan tentang keburukan judi yang sepatutnya diambil iktibar dan pengajaran oleh semua orang, dan juga Cik Mek Molek bagaimana menceritakan kecantikan seorang wanita yang telah berjaya memikat hati seorang lelaki, dan itulah yang sebenarnya disampaikan dalam lagu-lagu beliau. Setiap lagu beliau seperti mana yang diceritakan oleh Datuk DJ Dave, setiap lagu beliau ada ceritanya tersendiri, kerana menurut Datuk DJ Dave juga beliau merupakan seorang yang sangat suka bercerita. Setiap kali berjumpa pasti akan ada cerita baru yang disampaikan kepada rakan-rakannya. Jadi itulah sebenarnya kepribadian Datuk M. Daud Kilau, yang pastinya kita sebenarnya kehilangan seorang yang digelar Raja Gelik. Mungkin sukar untuk kita mendapat kembali seorang yang digelar Raja Gelik, kerana title itu sudah lama dipegang oleh beliau, dan sebenarnya tidak ada pun yang dapat menandingi beliau daripada segi bagaimana beliau melakukan persembahan, termasuk dalam cameo dia dalam filem sepertinya, bagaimana setiap kali persembahan beliau pastinya akan mendapat tepukan gemuruh daripada penonton-penonton dan peminat beliau yang sentiasa hadir untuk memberikan sokongan. Saya juga sebenarnya sempat juga melihat persembahan beliau pada ketika itu. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit. Pada waktu itu saya sedang bertugas di Kuala Kangsar. Saya memang masa itu memang menantikan kehadiran beliau, kerana
dan beliau difahamkan tiba agak lewat pada malam itu. Dan ketika beliau tiba, sememangnya seperti dijangka apabila dimulakan Ohoi Cik Bek Boleh itu sudah pun ramai yang bersorak kerana itu sebenarnya adalah ikonik kepada lagu Cik Bek Boleh. Suara, lantunan suara itu sebenarnya sangat ikonik yang menunjukkan bahawa itu adalah Datuk M. Daud Kilau. Kalau orang lain menyanyikan lagu itu mungkin sedap, namun tidak sesedap seperti mana yang dilantunkan oleh Allahyarham Datuk M. Daud Kilau. Sudah pasti kehilangan ini adalah amat besar kepada negara. Beliau sudah menghiburkan jutaan peminat. Mungkin bukan di zaman saya, mungkin di zaman abah saya. Kebetulan abah saya pun namanya Daud. Mungkin di zaman abah saya dan di atas lagi sebenarnya sudah pun ramai. Jutaan pun sudah terhibur dengan lagunya. Malah seperti mana kata Datuk DJ Dave, bukan hanya orang Melayu, orang semua masyarakat di Malaysia ini sebenarnya mengenali Allahyarham Datuk M. Daud Kilau kerana lagu beliau sebenarnya sudah pun terpampang di televisyen, dinaikkan di corong-corong radio, diputar beratus-ratus kali, malah mungkin beribu-ribu kali, membuatkan ramai orang sudah pun tahu dengan lagu beliau dan kenal dengan nama Allahyarham Datuk M. Daud Kilau. Dan penduduk Bagan Datuk misalnya sudah pasti akan terus mengenali arwah kerana arwah merupakan antara ikon yang menaikkan nama Bagan Datuk. Malah beliau juga sebenarnya ada satu lagu Bagan Datuk pernah juga popular ketika PRU lepas dan dinyanyikan di pasar malam dan sebagainya ketika kempen dan sebagainya. Itu sebenarnya menjadi lagu ikon untuk Bagan Datuk, yang mana lagu itu memuatkan ada beberapa penyanyi di dalamnya yang anda boleh lihat di media sosial dan sebagainya. Ada lagu itu mungkin anda boleh dengar dan dengar sendiri. Datuk M. Daud Kilau tidak perlu kita pertikaikan suara beliau. Suara beliau memang one and only. Hanya beliau memiliki suara tersebut. Kelunakan suaranya, alunan merdunya itu memang tiada pada penyanyi lain. Hanya beliau yang mampu melenggokkan lagu-lagu beliau sebagaimana beliau lenggokkan menjadi lagu yang menjadi identiti Datuk M. Daud Kilau. Jadi sebenarnya sangat besar sebenarnya jasa beliau kepada industri seni suara negara seperti mana kata Datuk DJ Dave, dan pastinya pemergian beliau merupakan satu kehilangan yang sangat besar dan akan dirasai. Dan malah sebagai saya sendiri pun, saya antara peminat lagu-lagu beliau, walaupun tidak banyak lagu beliau saya tahu kerana mungkin zamannya berbeza, namun saya antara peminat lagu beliau dan pastinya apabila saya mendengar semula lagu itu, perasaannya akan berbeza. Seperti mana saya dengar sebelum ini lagu Ibnu Riza yang sudah pun meninggal dunia, ketika mendengar semula lagu itu perasaan sedikit berbeza. Juga dengan lagu Hentian Ini daripada Ekspedisi, apabila mendengar semula suara Mael itu yang sudah pun meninggal dunia, perasaan sedikit berbeza, timbul rasa sebab dan sebagainya. Dan pastinya selepas ini kalau mendengar lagu Cemek Maulid dan Gila Judi, walaupun rentaknya rancak, mungkin ia sebenarnya sedikit sebanyak menghadirkan kesedihan di dalam hati apabila terkenangkan orang yang melantunkan lagu itu sudah pun pergi buat selama-lamanya ke negeri abadi. Jadi saya sebagai peminat dan juga wakil Bilik Sarawak ni, juru kamera Riza Rahim dan juga kameraman Acap dan juga pilot kita Acap, sebenarnya kami memang daripada sini dari jam 4 pagi betul dari Kuala Lumpur sampai sini 6.30 pagi sudah pun sampai pada waktu ini. Jadi saya berasa bangga kerana dapat menjadi sebahagian daripada pencoret sejarah kepada perjalanan terakhir Allahyarham Datuk M. Daud Kilau, salah satu artis yang memang sebenarnya dekat dengan hati saya. Bukan sahaja nama beliau ada di dalam nama saya, namun kerana beliau juga, lagu-lagu beliau juga ada di dalam hati saya. Jadi saya fikir buat masa ini yang saya boleh laporkan. Cuaca pun nampaknya sudah hampir hujan, semuanya sudah pun selesai, anda boleh lihat sudah pun selesai semuanya. Keluarga pun sudah pun mula beralih untuk pulang. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada keluarga yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada media untuk melakukan tugas langsung, tiada halangan dan sebagainya, memberikan kerjasama yang cukup baik kepada media sepanjang kami buat liputan di hari ini pada pagi sampailah ke waktu ini. Jadi saya fikir buat masa ini yang saya boleh bawakan. Kembali dulu kepada rakan setugas Irfan. Baik, terima kasih Ridaudin Daud atas laporan tersebut, dan pastinya kita berkongsi sentimen yang sama, generasi yang mungkin sedikit jauh daripada Datuk M. Daud Kilau, tapi lagu-lagunya itu terus memberikan satu nostalgia kepada kita meskipun tempoh masa yang singkat. Terima kasih sekali lagi Ridaudin Daud, dan ini merupakan saat-saat akhir untuk kita mengenang Datuk M. Daud Kilau, dan pastinya jasad tidak bersama kita, tapi lagu, seni dan suaranya akan terus bersama kita untuk generasi-generasi akan datang dan terus melar hijau. Itu sahaja di waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.